Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Waalaikum dacan hao anyang saya konnichiwa. What's up guys? Bersama saya Kai Sensei guys, belajar akaun cara smart and easy guys. Okay guys, hari ini saya akan membincangkan tajuk pengenalan perakaunan dengan subtopiknya ialah andaian, prinsip dan batasan perakaunan guys. Okay guys, yang baru menonton video saya jangan lupa like, subscribe dan share guys. Alright guys, untuk dapatkan buku teks digital anda boleh download di bahagian description dekat bawah. Begitu juga dengan latihan. Bagi guru-guru yang menggunakan Apple Mac dan sebagainya, boleh mendownload keynotes dekat bawah. Okay guys, apa kita tunggu lagi? Vamos! Okay guys, kita teruskan dengan tajuk hari ini iaitu pengenalan perakaunan dengan subtopiknya andaian, prinsip dan batasan dalam perakaunan. Okey guys, sila rujuk buku teks tingkatan 4. Okey, boleh dapatkan buku teks digital di bahagian description. Okey guys, mari kita mulakan. Okey, mula anda kena tahu standard pembelajaran ataupun objektifnya. Pelajar boleh menerangkan andaian dalam perakaunan. Okey, pertama sekali, andaian perakaunan ni ada 4, iaitu yang pertama, entiti berasingan, kedua, usaha berterusan, ketiga, wang sebagai ukuran, keempat, tempoh perakaunan. So, 4 ni pelajar kena tahu, dia andaian. Okey, andaian perakaunan. Okey, entiti berasingan. Apa itu entiti berasingan? Perniagaan perlu menyimpan rekod transaksi berasingan daripada rekod transaksi peribadi pemiliknya. Okey, maksudnya perniagaan dengan kehidupan peribadi pemilik tu diasingkan. Maksudnya perbelanjaan dia, duit dia tak boleh dicampurkan. Lagi satu, pemilik tak boleh suka-suka ambil duit dekat perniagaan untuk kegunaan peribadi. Tak boleh. Okey. Alright. Kita tengok contoh ni, contoh dalam buku teks. Puan Karen memiliki sebuah pusat tuition di Kuching. Walaupun beliau menikmati keuntungan pusat tuition sepenuhnya, tetapi beliau tidak mencampur adukkan perbelanjaan peribadi dengan perbelanjaan pusat tuition. Tengok, dia asingkan ya. Sekiranya beliau perlu menggunakan wang pusat tuitionnya untuk perbelanjaan peribadi. Kalau dia ambil duit tuition tu untuk kegunaan peribadi, beliau akan merekodkannya sebagai ambilan dalam buku tunai. Okey. Bila ambil apa-apa duit ke barang ke daripada perniagaan, okey, kita rekod sebagai ambilan. Tu untuk tujuan peribadi ya. Okey, kita tengok contoh lain. Okey. Ini Encik Abu Encik Abu, okey, dia seorang peniaga. Rumah ni umpama macam kehidupan peribadi dia lah. Okey. Dia memiliki sebuah pasar raya. Okey, kedai runcit lah. Iaitu 99 Speedmart. Okey. Kemudian, okey, barang keperluan dekat rumah je dah habis. Okey. So, dia perlu pergi ke kedai dia untuk membeli. Dia mesti bayar, dia beli. Okey, so dia bayar, dia bawa duit pada rumah, dia bayar dekat kedai dia sendiri. Okey, dia bayar kat sendiri, dekat kedainya sendiri, dan dia balik, bawa barang. Okey, dia beli barang, bawa balik. Okey, walaupun tu kedai dia, dia bayar. Okey, bayar sendiri. Maksudnya dia asingkanlah kehidupan peribadi dia dengan perniagaan dia. Okey, so rekodnya perlu direkodkanlah. Okey, next. Okey, lagi satu. Nak senang ingat, ini dalam bahasa Inggeris ni. Business is business. Personal is personal. Tu tema dia. Okey, next. Next ialah usaha berterusan. Okey, perniagaan diandaikan beroperasi untuk tempoh masa yang tidak terbatas. Maksudnya perniagaan ni akan beroperasi untuk selama-lamanya. Okey, awak tak boleh cakap saya nak berniaga sampai tahun depan je. Tak boleh macam tu. Okey, andaian perakaunan menyatakan perniagaan diandaikan beroperasi untuk tempoh masa yang tidak terbatas. Okey, contoh 2. Encik Razak mengandaikan syarikat logistik yang baru ditubuhkannya akan terus beroperasi bagi suatu jangka masa yang tidak terbatas. Okey, tiada had masa. Dan aset perniagaan akan terus digunakan untuk menjana pendapatan kepada perniagaan. Okay, maksudnya perniagaan itu berterusan saja. Okay, contoh simple.
Ni Encik Razak. Okey, tadi dia pemilik 99 Speedmart. Okey, dia akan berniaga berterusan sampai dia meninggal dunia. Okey, sampai dia meninggal dunia. Dia meninggal dunia, nanti keluarga dia akan teruskan perniagaan dia. Okey guys. Next. Wang sebagai ukuran. Okay, maklumat penyata kewangan mesti dinyatakan dalam nilai mata wang yang digunakan pakai di sebuah negara. Okey. Contoh, Pak Akop seorang pengusaha kedai makan merekodkan perkara yang hanya dapat dinyatakan dalam nilai wang seperti hasil jualan nasi, belian inventory makanan dan cas pemasangan internet di premis. Okey, semuanya dinilai dalam bentuk wang. Kita tak boleh nilai dalam bentuk barangan. Okey. Jadi semua aktiviti mesti ada nilai dalam bentuk berapa ringgit. Wang tu sebagai ukuran. Okey. Ini contoh dia lah. Antara contoh lain. Okey, ni Pak Akop, dia pemilik kedai kain. Okey. Dia pemilik kedai kain. Dia nak beli stok kain dekat mana? Dia mesti beli dekat pemborong kain. Okey, so bila dia nak beli barang kat pemborong kain ni, okey, dia tak boleh kira jenis kain ke apa ke dalam rekod perakaunan tu. Rekod perakaunan kena tulis dalam penyata kewangan, kena tulis dalam bentuk nilai. Berapakah nilai yang dibelinya. Itu dalam bentuk wang tunai. Okey guys. Next. Tempoh perakaunan. Okey. Andaian ini membolehkan pembahagian operasi dan aktiviti perniagaan kepada tempoh masa yang ditentukan oleh pemilik perniagaan untuk tujuan pelaporan. Okey, maksudnya nak sediakan satu pelaporan tu untuk akaun tu, berapakah tempohnya? Sama ada 3 bulan, 6 bulan, setahun. Okey, biasanya orang ambil setahun lah nak buatkan penyata kewangan. Senang nak sediakan pelaporan. Okey, contoh 4. Syarikat Logistik Syamsuddin menetapkan bahawa tempoh perakaunan adalah bermula dari 1 Januari hingga 31 Disember setiap tahun. Penyata kewangan perlu disediakan pada 31 Disember setiap tahun dengan tempoh perakaunan yang tetap 12 bulan. Prestasi perniagaan seperti untung bersih dan kedudukan keuangan perniagaan dapat dibandingkan dari tahun ke tahun. So, dekat sini tempoh perakaunan dia adalah setahun. Maksudnya tempoh dia nak siapkan pelaporan dengan penyata kewangan tu dibuat setiap tahun, satu tahun. So dia boleh bandingkan. Okey, dan untuk tempoh perakaunan ni tahun ini dengan tahun depan berapa banyak kenaikan untung dia. Okey. Tu dia tempoh perakaunan. Maksudnya berapa lama lah akaun tempoh yang ke masa perakaunan tu kita nak rekod untuk satu masa. Okey, selanjutnya pelajaran seterusnya menerangkan prinsip dalam perakaunan. Pertama, prinsip perakaunan ni ada 3, iaitu ketekalan, prinsip kos dan pengiktirafan hasil dan belanja. Ini prinsip. Prinsip dalam perakaunan. Okey, ada 3. So, kita pergi satu persatu. Ketekalan. Ketekalan ya, prinsip ini memastikan wujudnya konsistensi dalam prosedur perakaunan yang digunakan oleh entiti perniagaan. Okey. Dalam mendirikan ni kita tengok contoh. Okey, lembaga pengarah Kifli Holding tidak bercadang untuk menukar kaedah susut nilai aset bukan semasa perniagaan. Sebaliknya, kaedah susut nilai yang sama akan terus digunakan pada masa akan datang. Maksudnya pengiraan susut nilai aset-aset ni, contohnya kenderaan, setiap tahun harga dia menurun bila kita dah beli, dah guna pakai. So, dia ada 2 kaedah utama lah untuk kenderaan. Ataupun secara umumnya untuk aset, ada 3 kaedah iaitu garis lurus, kaedah baki berkurangan dan ketiga kaedah purata. So, bila dia mulakan perniagaan, dia akan pilih salah satu kaedah saja untuk aset ni. Kalau tekan kenderaan, dia pilih aset, dia pilih kaedah garis lurus. So, sampai dia habislah. Dia akan kira guna kaedah garis lurus. Dia tak boleh tukar-tukar. Tahun ni garis lurus, tahun depan kaedah baki berkurangan. Dia tak boleh. So, dia tetap konsisten. Okey, kaedah yang digunakan untuk aset tersebut lah. Okay, next.
prinsip kos. Aset perniagaan dinilai dan direkodkan dalam penyata kewangan berdasarkan harga sebenar atau kos asal pembelian, bukannya nilai pasaran semasa atau nilai masa hadapan. Kita tengok contoh. Sebuah mesin cetak yang dibeli dengan harga RM900. Okey, mesin cetak. Printer lah macam tu. Okey. Pada tahun 2014, masih lagi direkodkan sebagai RM900 dalam penyata kedudukan kewangan pada 31 Mac 2016. Okey. Walaupun harga pasaran mesin cetak yang sama model telah susut kepada RM500. Okey. Konsep dia macam ni. Okey. Awak dulu beli mesin ataupun anda beli mesin ni harga dia RM900 tahun 2014. Kemudian sekarang dah tahun 2021. Nilai dia dah turun jadi RM500. Harganya makin turun lah. Dah pakai kan. Barang terpakai dah RM500. Tapi dalam pelaporan nyata kedudukan kewangan anda kena tulis nilai asal dia ataupun nilai kos. Okey. Sebab kita ada susut nilai dan sebagainya. Jadi kita kena buat pada harga kos. Okey guys. Seterusnya, pengiktirafan hasil dan belanja. Okey, semua hasil belum terperoleh atau belum terima dan semua belanja prabayar ataupun belum bayar perlu diambil kira ketika penyediaan penyata kewangan pada akhir tempoh perakaunan. Okey, semua hasil belum terperoleh. Maksudnya hasil contohnya awak ada sewa, awak ada bangunan yang disewakan kepada orang lain. Okey, orang tu dah bayar sewa untuk bulan hadapan. Okey, 2 bulan hadapan dia dah bayar. So 2 bulan sewa untuk 2 bulan hadapan tu dipanggil sewa diterima belum terperoleh. Walaupun dia dah bayar, ayat dia belum terperoleh. Okey. Kemudian benda ni, perkara urus niaga ni mesti direkodkan walaupun duit tu dibayar untuk bulan hadapan. Okey. So kita iktiraf dulu. Okey. Jadi senanglah kita tengok contoh. Kedai ban menerima bil elektrik pada 30 Disember, bil elektrik Namun demikian ban hanya akan menjelaskan bil berkenaan pada bulan Januari tahun berikutnya. Dia bayar bulan Januari lah. Walaupun bil itu belum dijelaskan pada 2016, ban tetap mengiktiraf bil elektrik tersebut dan direkodkan dalam akaun kadar bayaran kerana tahun kewangan kedai ban berakhir pada 31 Disember 2016. Ini hujung tahun kes dia. Okey. So, bulan Disember dia dapat bil elektrik. Okey, tu bil elektrik bulan Disember tapi dia bayar bulan Januari. Tapi perbelanjaan dia rekod dalam akaun mesti tulis bulan Disember juga. Okey. Dia rekodkan juga, bukan dia rekod masa dia bayar. Okey, sebab perbelanjaan dia bulan Disember. Okey, next. Standard pembelajaran, pelajar boleh menerangkan batasan dalam perakaunan itu kos manfaat. Kita tengok kos manfaat. Okey, ni saya ambil kat buku teks. Saya bacakan dia. Kos penyediaan maklumat hendaklah tidak melebihi daripada nilai maklumat tersebut kepada pengguna penyata kewangan. Okey, sejauh mana pendapatan dapat dijana daripada kos yang ditanggung jika suatu projek dilaksanakan. Hal ini dapat untuk melihat sejauh mana wang yang dibelanjakan berkeupayaan untuk mendatangkan pendapatan kepada perniagaan. Dengan pendapatan yang optimum dan kos yang minima, perniagaan akan meningkatkan untung bersih yang lebih tinggi dan mengukuhkan kedudukan kewangan perniagaan. Okey. Okey guys. Okey, saya penerangan itu saja. Okey, kos manfaat ni sekadar untuk tahu saja. Okey guys, sampai di sini saja. Jangan lupa like, subscribe dan share. Dapatkan latihan di bahagian description dekat bawah. Okey, sampai kita jumpa lagi. Bye bye. Adios.